diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq qal. Tak ada pun kalimah qal, Ustaz? Tak ada, tapi dibaca. Ni ada beberapa benda dalam ilmu hadis, walau tak disebut, dibaca. Contohnya kalimah haddatsana. Disebut haddatsana fulan, selepas tu ada kalimah haddatsana. Contoh, kita tak akan sebut haddatsana fulanun haddatsana. Sebenarnya kita akan sebut haddatsana fulanun qala haddatsana. Ini adalah antara kaedah penulisan ilmu hadis, ditulis ringkas tapi bila dia baca penuh. Contoh di sini, wa huwa sadiqul masduq. Sebelum tu disebut haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa sadiqul masduq qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Hadis yang keempat ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, ada beberapa perkara yang saya nak sentuh di sini. Nabi sebut dalam hadis ni, sesungguhnya setiap seorang di kalangan kamu telah dihimpunkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam tempoh 40 hari. Dalam kebanyakan manuskrip dan juga dalam kebanyakan cetakan, hadis ni akan ditulis inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Tapi dalam nuskhah yang saya datangkan kepada tuan-tuan ni tak ada kalimah nutfatan. Sebab tambahan ini adalah salah. Tambahan ini salah kerana dia akan memberi makna kita dalam perut ibu kita dulu, dalam tempoh 40 hari yang pertama, kita hanya dalam bentuk nutfah, dalam bentuk setitis air mani. Masuk hari 41 barulah nak jadi daging, nak jadi tulang. Dia akan jadi makna begitu. Sedangkan kalau dilihat dari segi realitinya, sebenarnya dalam tempoh 40 hari yang pertama itu, sebenarnya penciptaan kita telah sempurna seluruhnya. Daripada hari pertama sampai ke hari 40 tu, cukup dah berdaging, cukup dah ada mata, ada telinga, cukup dah jari-jari, semua dah ada dah. Dalam tempoh hari pertama sampai ke hari 40. Dia bertepatan dengan realiti. Kemudian kalau kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim asalnya. Dan kalau kita rujuk Sahihul Bukhari dan juga Sahihul Al-Imam Muslim, kita tidak akan mendapati tambahan kalimah nutfatan itu. Jadi hadis asalnya berbunyi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Itu saja. Tapi dalam kebanyakan nuskhah, dalam kebanyakan cetakan, hatta dalam kebanyakan tulisan tangan sekalipun, akan ada kalimah nutfatan. Ini satu tambahan yang silap dan besar kemungkinan bukan daripada Al-Imam Nawawi, tapi daripada generasi selepas itu. Mereka salin hadis tertambah kalimah nutfatan. Jadi alhamdulillah dalam nuskhah, kalau tuan-tuan tengok dalam nuskhah saya tu, subhanallah, saya guna 5 nuskhah, 4 nuskhah ada kalimah nutfatan. Satu nuskhah je tak ada kalimah nutfatan. Ala kulli hal, maknanya kalau dilihat dari segi dalam asal hadis juga tidak ada kalimah nutfatan. Dan kalau dirujuk dari segi realiti pun, tanya doktor-doktor, mereka akan mengatakan daripada hari pertama sampai ke hari 40, itu sudah cukup penciptaannya. Bukan masih lagi dalam bentuk setitis air mani. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis ni, sesungguhnya setiap seorang di kalangan kamu itu dihimpunkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam tempoh 40 hari. Maknanya ini satu mukjizat. Nabi SAW boleh tahu apa yang berlaku dalam perut seorang ibu. Sedangkan zaman tu bukan ada zaman teknologi macam hari ni. Sebab tu semakin kita belajar hadis, semakin kita akan kata sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi sebut summa yakunu 'alaqatan mithla zalik
summa yakunu mudghatan misla zalik. Kemudian selepas itu maksudnya dalam proses itu. Selepas di sini bukan maksudnya selepas 40 hari itu berlaku pula yang seterusnya, tidak. Maksud selepas itu proses dalam tempoh 40 hari itu adalah kamu akan menjadi alaqah. Kamu akan menjadi mudghah. Jadi summa di sini kalau dalam ilmu bahasa Arab biasanya summa ni litarahi. Summa ni untuk menunjukkan makna kemudian. Jadi secara zahir kamu diciptakan Tuhan, disempurnakan penciptaan dalam tempoh 40 hari. Kemudian selepas itu. Jadi secara zahirnya macam hari yang ke-41 ke atas. Tapi sebenarnya maksud summa di sini adalah lil atfi faqat. Jadi dia akan jadi makna sesungguhnya kamu diciptakan penciptaan kamu sempurna seluruhnya dalam tempoh 40 hari. Dalam tempoh 40 hari itu yang berlaku adalah kamu akan menjadi mudghah, kamu akan menjadi alaqah. Itu yang dimaksudkan oleh baginda Nabi insya-Allah azza wajalla. Nabi kata kita akan jadi alaqah. Alaqah ni banyak mana tuan-tuan? Dalam bahasa Arab banyak mana. Alaqah antaranya adalah segumpal darah. Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Alaq itu adalah segumpal darah. Kalimah alaq juga bermaksud lintah. Itu dalam bahasa Arab. Sebab tu Allah pilih Al-Quran, pilih hadis dalam bahasa Arab. Bahasa Arab luas. Jadi kalau dilihat, subhanallah, sewaktu kita di perut ibu kita itu, ada satu proses tu, kita jadi macam lintah. Badan kita macam huruf C. Dia akan melekat di dinding ibu, dia akan hisap darah tu untuk dia membesar. Jadi Allah abadikan dalam hadis ini, melalui sabda Nabi SAW, bahawa kita ini akan jadi macam lintah, melekat, dan kita akan hisap darah. Kita akan ambil zat daripada ibu kita. Suatu kita menepek di dinding rahim ibu kita. Ini semua Nabi sebut dalam keadaan tak ada teknologi macam tu. Sadaqa Rasulullah SAW. Summa yakunu mudghatan misla zalik. Kemudian kamu akan jadi segumpal daging. Alaqah juga bermaksud syai'un yu'laq. Summa yakunu mudghatan misla zalik. Kemudian kamu akan jadi mudghah, segumpal daging. Kalimah mudghah, kalimah madagha yamdugh ni adalah merujuk kepada gigit. Jadi syai'un yudgha yumdagh. Syai'un yumdagh maksudnya sesuatu yang digigit. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, subhanallah, kalau kita tanya doktor, antara proses penciptaan manusia, dia akan sampai satu tahap kita jadi mamduh. Kita jadi seperti digigit. Ada macam-macam singgam yang digigit, ada kesan gigi gitu. Dan katanya doktor, kawasan yang macam kena gigit itu dia akan menjadi tulang belakang kita nanti. Jadi Allah Ta'ala abadikan dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, kamu akan jadi mudghah. Kamu akan jadi seperti daging yang digigit. Ini juga tak pernah dilihat oleh Nabi secara zahir. Namun Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi. Nabi bersebut kepada kita. Subhanallah. Summa yursalul malak. Fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat. Setelah berlalu proses itu selesai semuanya, akhirnya Allah Azza wa Jalla mengutuskan seorang malaikat. Malaikat tadi akan meniupkan roh pada bayi tadi. Malaikat tadi diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan roh. Macam mana hakikatnya hanya Allah yang tahu. Maka ketika ditiup itu, hiduplah budak tadi. Sebelum tadi dia hidup macam tumbuhan. Dia tak ada iradah, dia tak ada kehendak. Namun setelah ditiupkan roh, dia sudah ada kehendak. Lalu Allah Ta'ala telah menyuruh malaikat tadi menulis 4 perkara. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Tulis rezeki dia, ajal dia, apa perbuatan yang akan dilakukan oleh budak ini, dan adakah dia ini orang yang bahagia atau orang yang celaka. Wal'iyazbillah min zalik. Maknanya sewaktu kita di alam roh lagi, malaikat tadi tanya pada Allah, budak ni umur dia sampai bila? Dia akan mati bila? Allah sebut malaikat pun tulis. Dia akan dapat rezeki berapa banyak butir nasi akan masuk dalam badan dia. Daging yang masuk dalam badan dia berapa banyak. Ayam berapa banyak, bawang berapa banyak. Allah sebut satu-satu, malaikat pun tulis. Budak ni dia akan buat perbuatan macam mana ya Allah? Tahun sekian-sekian, waktu sekian-sekian,
hari sekian-sekian dia akan buat apa? Allah sebut malaikat tulis. Catat semua. Dalam keadaan budak tu masih lagi dalam perut ibu dia. Kemudian ya Allah, dia ni mati macam mana? Mati sebagai seorang Muslim kan mati jadi orang jahat? Mati tak beragama Islam. Allah sebut budak ni mati Islam. Budak lain pula, budak ni mati bukan dalam keadaan Islam. Malaikat pun catat. Maknanya apa yang berlaku pada hari ini, sebenarnya malaikat tadi semua dah tahu dah. Sebab Allah memberitahu kepada malaikat tersebut apa yang akan dilakukan dan apa kadar yang kita akan terima sewaktu kita hidup atas dunia ni. Sama ada rezeki, amalan, ajal, semuanya sudah disebut oleh Allah sewaktu kita di alam perut lagi. Lalu Nabi SAW bersumpah demi Tuhan yang tiada Tuhan selain daripada dia. Sesungguhnya salah seorang di kalangan kamu benar-benar telah melakukan amalan orang penduduk syurga. Dia melakukan amalan penduduk syurga. Sehingga di antara dia dengan syurga itu, kata Nabi, hanya tinggal sehasta. Maknanya dia itu baik. Secara zahirnya hidupnya baik, bagus, melakukan amalan-amalan orang soleh. Tapi rupanya sewaktu dia di alam perut dulu, bila malaikat tanya, ya Allah, dia ni macam mana? Allah kata dia akan mati sebagai mati orang yang tidak bahagia. Dia akan mati sebagai seorang yang murtad daripada agama Allah Azza wa Jalla wa iyazbillah min zalik. Jadi malaikat itu lihat dia ni akan mati sebagai seorang murtad. Apa yang berlaku tuan-tuan? Oleh kerana budak tu, bila dia membesar, dia jadi orang baik, dah tertulis begitu, di saat dia nak mati, main dekat dah dia dengan mati tu, dianggarkan macam tinggal lagi, sehasta lagi dia dengan kematian, berubah hidup dia di saat akhir, dia menjadi orang yang jahat, melakukan amalan orang jahat, lalu dia mati sebagai seorang yang jahat. Dan Nabi SAW juga sebut, ada satu orang, amalan dia benar-benar amalan orang jahat. Amalan penduduk api neraka. Jahat, buat zalim ke orang, macam-macam. Tetapi masa dia di alam perut dulu, bila malaikat tanya, dia ni mati macam mana ya Allah? Allah kata dia ni mati sebagai orang yang bahagia. Jadi budak ni jahat, masa awal hidup dia. Di saat dia nak habis hayat tu, tinggal lagi dia dengan kematian, tinggal lagi sahasta. Dia dengan neraka Allah Ta'ala, dia dengan kematian yang akan membawa dia ke neraka tu tinggal lagi sehasta. Maka ketika itu berubah hidup dia jadi orang baik, orang saleh, lalu dia meninggal dalam keadaan dia taat kepada Allah. Hadis ini tuan-tuan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim. Hadis ni bila kita dengar, kita jadi macam seram pun ada. Sebab apa akhir hayat kita? Sebab ada orang baik. Ni semua amalan ahli syurga. Bagaimana ada orang jahat dengar hadis? Adakah jom kita buat majlis baca hadis di karaoke? Tak ada tuan-tuan. Orang buat majlis baca hadis ni orang-orang baik insya-Allah. Tapi Nabi sebut ada orang tu amalan dia baik, tapi di akhir hayat dia berubah, dia jadi orang jahat. Sebab rupanya masa dia mati tu ditulis. Sebelum dia lahir tu, malaikat tanya Allah Ta'ala, budak dia macam mana ya Allah? Allah kata dia mati jahat. Mati su'ul khatimah. Maka itu yang akan berlaku suatu di akhir hayat dia. Jadi sini tuan-tuan, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha mengetahui apa yang akan berlaku. Dia tak mustahil bila malaikat tanya Allah jawab tu. Allah tak sebut nanti dulu, aku tak pasti tengok dulu macam mana. Dan kalau begitu Allah bukan alim, Allah jahil. Waliyahizbillah min zalik. Sebab Allah maha mengetahui, Allah dah tahu dah apa yang akan berlaku. Cuma oleh kerana benda itu bakal berlaku, bila malaikat tanya dia mati muslim ke, mati tak muslim ke, dia ni jahat ke, baik ke, dia ni akan jadi buat apa, Allah sebut semua dah. Kerana Allah maha mengetahui. Cuma soalannya, siapa yang jahat? Kalau budak tu jahat, Allah jahat ke budak tu yang jahat? Budak tu yang jahat. Maknanya, Allah Azza wa Jalla mengetahui yang budak itu akan memilih kejahatan. Bukan dia nak jadi baik, tapi Allah nak suruh dia jadi jahat. Tak begitu. Sebab tak akan berlaku satu perbuatan, tak akan berlaku satu perkara melainkan dengan keizinan Allah. Namun dalam masa yang sama, Allah tidak akan redha dengan maksiat. Oleh kerana itu, para hadirin dirahmati Allah, kalau ada orang baik, dia baik kerana dia yang nak pilih baik. Namun oleh kerana dia itu makhluk, Allah sebagai pencipta sudah mengetahui yang dia akan memilih pada tarikh sekian-sekian, dia akan buat amalan sekian-sekian. Kalau ada dia budak buat jahat, dia hidup dalam kejahatan, sebenarnya Allah mengetahui yang dia akan buat jahat dan dia akan mati jahat contohnya. Tapi dalam masa yang sama, siapa yang salah? Bukan Allah, yang salah orang itu.
Kerana dia yang nak buat kejahatan. Cuma oleh kerana Allah Tuhan yang maha mengetahui, Allah dah tahu dah yang dia akan pilih kejahatan. Cuma kalau dia nak buat kejahatan sekalipun, kalau tidak diizinkan Allah, tak akan berlaku tu. Satu orang, dia dah standby dah buat perancangan dah. Kita hari ni nak pergi rompak bank. Dah rancang elok dah. Time bila pukul apa kena sampai, time bila kena tembak pengawal, time bila nak letup bank, time bila nak ni, hang kena tunggu kereta di mana. Semua elok, rancang elok dah. Tapi rupa-rupanya Allah tidak mengizinkan perkara itu berlaku. Depa rancang-rancang tak berlaku. Elok-elok sampai jam. Tak berlaku, tak jadi. Tapi berdosa tak? Berdosa. Sebab dia sudah merancang. Dia bukan baru sekadar, dia ingat-ingat teringin nak buat jahat. Itu Tuhan tak bagi lagi dosa. Tapi dia ni dah rancang elok dah. Tapi kerana Allah tidak izinkan benda itu berlaku, tak berlaku. Tapi kalau berlaku juga, maknanya Allah mengizinkan perbuatan itu berlaku. Dengan maksud, Allah membiarkan benda itu berlaku. Tapi dalam masa yang sama, siapa yang bertanggungjawab di atas kesalahan dia? Yang memilih itu. Bukannya Allah Azza wa Jal. Guru saya, Fadilatul Syaikh Yusri bin Rusdi buat satu contoh sangat elok. Dia kata, hidup atas dunia ni macam kita masuk supermarket. Kita masuk market, masuk satu supermarket, dia susun elok barang-barang. Jadi kita pun bawa lah troli, kita pun jalan. Sambil tu kita ambil ni sikit, ambil ni sikit, ambil ni sikit, ambil ni sikit. Lepas tu sampai di hujung kita akan kena bayar. Mana boleh keluar, kau tak nak bayar. Lepas kita selesai bayar, baru kita boleh keluar. Baik, siapa yang salah? Kalau dia pergi ambil benda tak elok, dia pergi ambil daging tak elok. Ada daging khinzir, ada daging kambing. Dia pergi ambil daging khinzir, dia kata dah lama dah makan kambing, bila kecil ke teringin sekali. Ambil hak khinzir, dia kata rupa pun lebih kurang kot kan. Ambil sekali, buat masak sambai. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa yang salah? Yang salah dia, awak dia pilih. Kemudian masa nak kena bayar, dia kata, tuan ambil daging khinzir ni mahal sikit. Kenapa mahal? Lah yang tuan pilih buat apa? Maksudnya begitu kita di atas dunia ini. Allah Ta'ala tak nak kita ni jadi hamba Tuhan yang kena paksa. Allah nak bagi kita pilihan sepilih-pilihnya. Kita sendiri berhak pilih. Allah sediakan para Nabi dan para Rasul, bagi tahu syariat, bagi tahu benda elok. Allah sediakan orang jahat. Allah sediakan iblis syaitan, ajak kita buat benda jahat. Pilih. Supaya kau nak masuk syurga, buat masuk syurga dengan pilihan. Nak masuk neraka dengan sebab pilih. Akhirnya kita buat ambil kejahatan, kita buat ambil kebaikan. Tapi di akhir hayat kita akan kena hisap. Kita akan kena di kaunter akhir nanti. Iaitu di mahsyar kelak, Allah akan timbang amalan kita. Maka ketika itu kalau kita nak bersalah, kalau kita banyak kejahatan, siapa yang patut kena maaf kita salahkan? Diri kita sendiri. Sebab kita yang pilih. Kita yang kata ini semua takdir Allah Ta'ala. Betul, takdir Allah. Tapi siapa yang pilih? Kita yang pilih. Dan hadis ini mengajar kita bahawa segala benda yang berlaku atas takdir Allah, dan kita sebagai orang yang melakukan ketaatan, jangan rasa puas dengan ketaatan ni. Kita tengok, Tara ni rasa syurga dah aku ni. Kan? Orang lain karaoke, aku dengar hadis. Orang lain tidur pagi-pagi, aku sembahyang subuh. Sebelum tu qiyamul 2 rakaat tu, tak lupa dengan duha. Lepas tu, berasa ni syurga dah, rasa sebelah Sayyidina Abu Bakar dah ni. Kalau tak sebelah Nabi pun. Tuan-tuan, hadis ni ajar kita jangan kita rasa seronok dengan ibadat kita. Kita beribadah tapi seram. Ada seram tu sikit. Dalam masa yang sama, bila kita melakukan kebaikan, kita tengok orang buat jahat, kita tak boleh nak maki orang buat jahat tu. Tengok satu orang buat maksiat, kita kata, dia ni aku rasalah, berasa memang sebelah Fir'aun dah Fir'aun ni. Tak boleh tuan-tuan, sebab kita tak tahu hayat dia di akhir nanti macam mana. Mana tahu, berubah hidup dia di akhir hayat, berubah dia menjadi waliullah. Berapa ramai wali-wali Allah kalau tengok cerita asal hidup dia, kaki rompak harta orang, kaki bunuh orang. Tapi di akhir hayat berubah. Akhirnya menjadi min kibari awliyaillahi salihin. Wali-wali Allah yang besar-besar. Sebab dia nak berubah di saat akhir hayat dia. Akhirnya dia jadi orang yang soleh di saat akhir hayat dia. Sebab tu kita orang yang taat, jangan rasa seronok dengan ketaatan. Bahkan kita mohon kepada Allah agar kita mati dalam ketaatan. Bila kita tengok orang buat maksiat, kita benci maksiat tu. Tapi orang tu sendiri kita tak benci. Kita doakan dia, Allah bagi hidayah kepada dia, ampunkan dosa dia. Dalam masa yang sama, kita tak redha dengan maksiat yang dia buat tu.
Sebab kita benci dan sayang kerana Allah Azza wa Jal. Jadi hadis ini akan mengajar kita sikap yang sangat baik. Kita akan taat kepada Allah dalam keadaan kita seram, kita takut. Tapi kita harap agar Allah terima kita. Dalam masa yang sama kita takkan pandang buruk kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tengok dia orang jahat. Aku cemuh orang tu. Tak boleh. Sebab kita tak tahu akhir hayat dia siap-siap dia lebih awal ke syurga sebelum daripada kita. Sebab tu dalam ilmu tasawuf diajar. Semua umat Nabi Muhammad ini adalah wali Allah. Mereka seorang je bukan wali Allah. Siapa dia? Saya. Setiap orang kena sebut itu. Saya. Orang lain semua wali Allah. Tapi dia jahat. Itu hang tengok yang jahat. Hang tak tahu dia buat dengan Allah macam mana. Hang tengok Az-Zahir. Hang tak tahu dia dengan Allah Ta'ala macam mana. Hang tengok saya cakap dia nampak mulut kasar. Buat zalim orang. Hang tak tahu dia istighfar macam mana. Jadi kita tak boleh nak sebut. Sebab umat Nabi Muhammad ni umat yang sangat-sangat istimewa. Dia buat maksiat mungkin. Tapi dia istighfar kita tak tahu. Dan kita pula dibentang oleh Nabi kisah-kisah yang sampai kita rasa, ya Allah, moga-moga kita termasuk dalam rahmat Allah. Orang yang kaki zina pun dengan sebab hanya bagi makan seekor anjing, bagi minum seekor anjing, boleh sampai ke syurga Allah. Jadi kita jadi tak berani nak kata ke umat Nabi Muhammad. Dia memang kita setuju, dia memang kaki maksiat. Kita tak setuju dengan maksiat yang dia buat. Tapi kita tak boleh maki individu tu sebab kita tak tahu. Takut-takut individu itu rupa-rupanya min kibari awliyaillahi salihin yang kita tak tahu. Jadi sumber umat Nabi Muhammad adalah wali Allah, melainkan seorang saja, iaitu saya. Jadi hadis ni sangat-sangat penting untuk kita bawa dalam hidup kita sampai kita mati.